okey ke, clear ke semua? Boleh dengar tak? Boleh dengar Jadi kalau nak share pasal sakit-sakit kalau misalnya ada soalan boleh je buka mic tu and then terus tanya ataupun boleh type. Ada putus-putus tu macam mana putus-putus? Sebab ni patut sembang-sembang je kan. Jadi itulah kita cuba berkongsi sedikit lah. Jadi kalau kita yang ada perkongsian pun ada yang nauzubillah ahli keluarga yang kena COVID ke apa, boleh jugalah kita share kat sini. Okay? Doktor, macam putus-putus sikit lah doktor. Putus-putus Tak berapa clear sangat. Saat ni boleh nampak skrin yang saya share tak? Screen okey. Cuma suara tu putus-putus sikit. Kalau macam ni, slide okey. Suara masih putus-putus lagi. Okey, so far okey. Okey, baik. Teruskan. Suara dah semakin okey. Baik. Bukan semakin merdu semakin okey je lah. Kalau kita terima kasih kepada Fadila sebab sudi menjemput saya untuk berkongsi sikit tentang COVID. Sebenarnya waktu saya terima tajuk ni, COVID ni macam terkawal lagi dekat dalam negara kita. Tiba-tiba seminggu sebelum resolusi tak dah masuk third wave. So, hello third wave. Jadi basically apa yang kita akan cuba share untuk hari ni, kita cerita balik sejarah macam mana kita bermula. Lepas tu kita cerita sikit kenapa kan ada orang kata strain yang ni lagi elok, strain yang ni lagi ganas. Jadi suara problem sikit. Dan saya rasa macam putus-putus sikit juga. Ada cara tak macam mana nak bagi suara tu tak putus-putus? Kena ada connection kuat je kan? Okay. Dia sekarang okey, dia tak okey tau. Saya minta yang partisipan yang mana tolong mute kan sebab ada yang tak mute. Takut dia mengganggu. Okey, terima kasih. Teruskan doktor. Okay. Jadi sampai mana tadi? Itulah. Basically sebab kenapa dia makin meningkat apa semua tu sebenarnya ada kaitan dengan strain ataupun mutasi dia lah. Okay. Jadi macam nak cerita kita mengimbau balik kenangan lama. Dia sebenarnya bermula daripada China yang mana dekat tempat ni nama dia satu daerah bernama Hubei. Dekat Hubei ni ada satu tempat bernama Wuhan. Wuhan ni dia ada lab untuk mengkaji virus. Lepas tu dia ada juga tempat pasar-pasar eksotik dan waktu tu sebenarnya dia start dari November lagi. Ada seorang sakit yang sebenarnya start dari November lagi dia dah jatuh sakit. Cuma time tu virus tu tak dikesan sebab dia dah virus baru. Nobody know about this virus. Pada bulan Disember barulah ada 4 orang sakit yang admitted dengan jangkitan paru-paru dan 4 tu daripada tempat yang sama. Jadi kita macam dah ada idea. Think is wrong sebab ada jangkitan yang serupa. Lepas tu tempat dia mendapati bahawa virus yang diorang screen tu kan ada 26 common viruses, semua negatif. Jadi benda ni menjadikan satu tanda tanya lah kenapa orang ni sakit sangat tapi masalahnya apa. After that, selepas bulan Disember tu, sehinggalah ke bulan 1, ambil masa 2 bulan untuk confirm bahawa virus ni adalah sesuatu yang tak pernah jumpa sebelum ini. Okay, jadi bermulalah misterinya. Buat masa ni up to date semalam dah 37 juta orang yang dijangkiti dengan 1 juta kematian. Okay, dekat Malaysia pula macam kita semua sedia maklum saja dah 600 lebih. Kalau kita tengok trending, mula-mula time ni dah second wave kan, tengok dekat bahagian warna ni, second wave ni kita kata dia dah menurun. Tiba-tiba dia nampak ada kenaikan dan yang paling tinggi kita catatkan 691 kes yang positif dalam minggu ini dan semalam saja pun 600 juga.
Jadi kita mesti terfikir, kenapa tiba-tiba benda tu dah terkawal, tiba-tiba dia naik semula. Punca yang third wave ni, yang kita, rasanya media pun dah ada cerita, start dengan kluster yang di Sabah lah, ada yang kluster Benteng, dekat area Sempurna, Tawau, Sepadan. Jadi sebelum jadi COVID pun, dekat Sabah tu ramai je orang Filipina, orang Indonesia. Diorang boleh cross kita punya country. Dan bila masa orang yang terjangkiti itu masuk pula dekat dalam tempat kita dan menjangkiti orang lain, dan kita kaji pula virus corona yang daripada strain Filipina, Indonesia tu, kita dapati virus mutasi dia sudah berbeza. Mutasi dia adalah mutasi yang daripada Eropah. Sebab mutasi yang pada negara kita sebenarnya mutasi yang less agresif. Jadi yang tu saya akan terangkan pada saya seterusnya. Dan daripada situ juga pertambahan menjadi bertingkat-tingkat lah, sebab yelah kita pun maklum tentang kita punya PRN yang baru-baru ni. Jadi waktu keboleh jangkitan tu, waktu orang tu tak ada simptom lagi pun sebenarnya dia dah ada virus dah. Lepas dia habis batuk sesemut, batuk dia pun dia dah masih boleh menjangkitkan. Jadi berapa lama dia boleh menjangkitkan, yang tu kita akan bincang lagi lah. Okay. And if ada yang tak faham ataupun saya laju, boleh je komen, nanti kita tengok semula. Jadi coronavirus ni, kita nama dia COVID-19 ni sebenarnya adalah emerging infectious disease ataupun kita panggil sesuatu yang baru. Kenapa kita panggil emerging? Sebab dia baru lah kan. Dia baru je didapati, yang sebelum ni tak pernah dijangkit dekat siapa-siapa, yang tak pernah ada dalam kita punya library punya genetik. Dan dia telah menjangkiti sama ada setempat ataupun ke seluruh dunia, ataupun virus ni sebenarnya pernah ada dulu, cumanya dia telah menjangkiti dengan ramai orang. Yang tu kita panggil emerging. And emerging ni bukanlah coronavirus semata-mata. Kita ada anthrax, ada dengue, ada MERS-CoV yang daripada Middle East Respiratory punya syndrome tu, yang daripada unta tu. Dia ada measles, ada campak, Ebola, polio, semua tu emerging disease. Jadi kenapa kita nampak daripada China dekat hujung dunia, dia pergi ke Itali, ke Eropah, macam mana virus tu satu tempat boleh pindah ke tempat yang lain. Sebenarnya adalah sebab perubahan gaya hidup kita lah. Contohnya international travel dengan commerce. Maksudnya sekarang ni satu tempat ke satu tempat kan jarak sangat dekat. Kita boleh naik flight je, boleh sampai ke satu tempat tu dengan mudah. Jadi orang yang terjangkiti tu dah bawa virus dia pergi ke tempat lain dan sharing is caring lah basically. Sebab tu macam kenapa kita nampak semakin tahun semakin senang ada virus atau penyakit-penyakit lain yang disebarkan daripada satu tempat ke satu tempat. Okay? Kemudiannya macam kita tengok balik start daripada China dalam bulan Januari. Sebenarnya diorang start November tapi yang officially diorang kata bulan 1 lah. Jadi dia semakin meningkat, semakin hari naik pun mendadak. Kemudian kita lihat pada sebelum akhir bulan Januari dah ke kontinen yang satu lagi yang menjangkiti Itali, Eropah, Australia, and then Kanada, and then sampai ke bulan 2 ni kita tengok dah half of the continent, dan pada 11 Mac kita nampak dia dah menyeluruh jangkitannya kecuali di Antartika. Kenapa dekat Antartika tak ada? So basically sebab Antartika tak ada manusia, kat sana ada penguin saja. Jadi sebab itulah tak ada case, lagipun kita tak actively detect penyakit kat sana. Okay. 11 Mac dah confirm pandemik sebab dah tak dapat mengawal dah, memang kadar kematian pun tinggi. Jadi pandemik ni of course orang lain selalu je ada pandemik. Macam kita ni sangat jarang-jarang, rasanya ni macam agak besar lah. History of pandemic ni daripada zaman-zaman sebelum Masihi lagi dah ada. Yang paling glamour adalah the Black Death. Ni saya cerita sikit tentang pandemik. Black Death ni pada abad yang ke-14. Dia disebabkan oleh satu kuman, Yersinia pestis, yang merupakan bawakan daripada kutu yang duduk di tikus. Okay? Black Death ni dia glamour sebab daripada tahun 1346 hingga 1353 dia dah membunuh 200 million death. 200 juta kematian, iaitu about 50% populasi orang Eropah pada ketika itu. Dalam dia pelik, maksudnya dia menjadi orang mati setiap masa dalam tahun 47 hingga tahun 51, dan pada kadar itu orang yang mati melebihi orang yang hidup. Jadi diorang tak sempat pun nak
nak tanam orang-orang yang mati tu. Jadi kebanyakannya bakar lah. Itu permulaan untuk cremation mereka lah. Diorang juga menyatakan bahawa tikus ni diorang kata daripada Asia sebab naik kapal. Macam tu lah, naik kapal pergi kat negara diorang, lepas tu hancurkan diorang. Macam tu lah. And kesan daripada Black Death ni, mereka menunggu selama 200 tahun untuk actually membina semula populasi diorang. Nampak tak kalau wabak tak dibendung, dia boleh menjadi kehancuran sebeginilah. Tapi ada teori yang menyatakan macam mana pandemik ni berakhir adalah dengan quarantine. Pada ketika itu semua orang macam takut nak keluar rumah. Jadi semua orang duduk di rumah senyap-senyap. Yang sihat tu tak nak keluar, and siapa yang macam ada berduit sikit, diorang akan keluar ke tempat lain yang kurang manusia. Jadi dengan begitu nampaknya penularan tu dapat dikawal. Jadi diorang pun buat apa yang kita buat sekarang, quarantine. Jadi akhirnya penyakit hilang sendiri pada 1953 lah. And then kalau yang second famous adalah smallpox. Yang ini pada abad 16 ke 18 century. Dalam 200 tahun jugalah. Dia membunuh 56 juta manusia. Dalam smallpox ni bernasib baik sebab akhirnya kita menemui vaksin yang dapat dapat menghilangkan ataupun mempupuskan smallpox ni. Dia berasal daripada variola virus. Dia last case yang didiagnose adalah pada 1977. Dan 1980 dia dah smallpox. Cuma ada 2 tempat je ada smallpox, iaitu di 2 lab, Georgia dengan Atlanta. Itu untuk kajian lah. Tapi kalau misalnya virus tu escape, tak mustahil dia akan jadi lagi pandemik. Cuma sekarang ni kita rasa okey sebab kita ada vaksin. Okay, Puan Rasida nak tanya ke? Kalau Rasiah ni maksudnya nak tanya soalan ke? Tahu macam mana? Mungkin boleh type kot tapi saya tak boleh nampak pun yang ni. Ada tak? Ada yang nak tanya soalan ke? Kalau ada boleh terus ajukan Kalau tak pun boleh chat, nanti saya akan ni lah. Tolong. Kita tengok semua macam tu kan. Okay, lepas tu yang untuk Spanish flu, yang ini yang glamour juga. Orang dah sebut-sebut Spanish flu tu apa kan. Ini macam atas 100 tahun yang lalu. Macam ada virus yang menyerang mereka, H1N1 virus. And then dia telah membunuh sebanyak 50 juta manusia lah. Dan di dalam masa setahun 50 juta, so maksudnya dia lagi kuat lah daripada smallpox ni actually. Maksudnya dia macam paling ganas lah kan. Tapi benda yang sama, they don't know what to do, dia orang tak ada vaksin, dia just semua orang sampai yang selamat tu duduk diam-diam, macam tu saja. So macam ni lah, sekarang ni kita ada lagi, kita ada yellow fever, HIV pun still kira pandemik sebab semua orang ada masalah dengan HIV juga. Sampai sekarang masih ada dan berterusan, cuma kadang-kadang dalam 35 juta macam tu. Kita ada SARS, kita ada swine flu, ada sekarang ni Ebola, MERS dengan COVID lah yang terkini. Tapi ni data yang 70k je lah. Jadi daripada highest to lowest, kita nampak the Black Death ni paling tinggi sebab dia paling lama, dia 8 tahun, 200 million. Smallpox, Spanish flu, and then kita tengok waktu September ke waktu Ogos hari tu COVID adalah pada 70 million. Bukan, 70k. Tapi sekarang ni COVID dah naik ke 1 juta kematian lah, dan memandangkan dia belum lagi nak berakhir, tak nampak akhiran. Jadi kita tak tahu berapa ramai mangsa dia. So climbing up. Okay. Kenapa nama dia COVID? Basically coronavirus ni ambil daripada COVID dengan disease. Patogen dia adalah SARS-CoV. Kenapa SARS-CoV tu nanti kita akan cerita sikit. And kenapa nama dia SARS? SARS ni asal daripada perkataan Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus tu. Which is kita tahu dia ni memang menyerang dekat bahagian paru-paru ataupun pernafasan. Sebab virus ni dia ada macam favorite spot dia dekat sepanjang track pernafasan kita, daripada anak tekak ke paru-paru. Dia ada sel yang spesifik yang dia suka attach dan dia replicate. Dia replicate, dia akan rosakkan sel-sel tu. Jadi kebanyakan orang yang kena about 2 ke 5% dia akan mengalami
Eda, line tak clear lah Eda. Dr. Eda. Nama lain adalah novel nama virus yang Doktor, tengah problem lah doktor. Tak clear langsung. Memang dah terputus-putus. Tadi okey. lain atas. Doktor boleh tolong check connection kejap? Sebab tak bergerak dah video. Okay. Dalam Tiba-tiba tak boleh. okay. Doktor, okey ke kat sana sebab dia tak dengar? Minta maaf ya, boleh tunggu sekejap semua. Doktor, still ada ke? Ada data sekarang? Okey, dah dengar tapi cuba video kan. Video kan. Tadi dia hang terus. Memang jadi suara slow, tak dengar. Mula-mula okey. Mula okey kan? Tengah sedap dengar lah doktor, tiba-tiba terputus. Sekejap, saya nak buka benda ni kejap Okay, dia ada problem connecting to networks. Okay. Okey, dah boleh. Okey, doktor okey. Okay. Cuma nak mencari macam mana nak buat sharing. Oh, dia nak sharing. This one. Baik tak boleh buka benda ni. Boleh nampak tak I punya slide? Tadi okey doktor ni dah nampak gambar doktor lah. Slide tak ada. Mana slide saya? Sekejap ya. Benda besar kan benda-benda ni kan? Okay, nampak tak? Okey dah boleh. Doktor, ada soalan? Apa yang pasal konspirasi tu ke? Tu nak jawab nanti ke apa? Yang tu boleh je nak cakap kita punya slide sikit je. Konspirasi sebab macam mana nak kata konspirasi tu sebenarnya? Sebab memanglah orang kata mungkin diorang dah bina virus. I mean biokimia, kan saya dalam bahagian kuman kan. Jadi kuman ni menarik tau sebab dia sesuatu yang kita boleh main dengan genetik. Lepas tu kita boleh jadikan dia biokimia weapon, biochemical weapon. Dan virus ni macam cepatlah bertindak and then dia tak meninggalkan kesan, nobody can point finger to anyone kan. Cumanya ada beberapa kajian yang telah menyatakan kita dah tengok rujukan DNA rujukan DNA virus ni, jadi diorang kata mustahil akan dibuat oleh manusia. Sebab kalau manusia buat, dia mesti ada pattern yang boleh dibaca. Tapi pattern virus ni, dia macam wild strain. Wild strain tu maksudnya dia occurring naturally. Macam mana kita tahu dia occurring naturally tu dengan cara bacaan DNA tu dia sesuka hati dia. Macam tu. Tapi sejauh mana kebenaran tu nobody knows lah. Cumanya kajian-kajian tu mungkinlah teori konspirasi juga. I don't know lah macam tu. Tapi kebanyakan yang kita cuba-cuba cari dia kata this is naturally punya selection. Sebab sebenarnya 7 tahun sebelum berlakunya coronavirus ada seorang Chinese scientist nama dia Shi.
She ni memang special, orang panggil dia Batwoman sebab dia suka mengkaji pasal kelawar. Sebab kelawar ni specifically sangat banyak virus yang boleh hidup dalam dia. Dia boleh ada 5-6 virus tapi dia steady je. Jadi she ni mendapati, dia kaji lah najis kelawar tu macam mana, kelawar tu dia kata korang kena jaga-jaga sebab one time kalau kita jaga-jaga ada satu virus baru yang akan muncul sebab dia nampak dah perubahan virus-virus tu daripada RNA bacaan jujukan DNA dia, which is true enough. She sebenarnya dia menanti je bila virus tu akan pergi ke manusia sebab tak semua virus akan dapat kat manusia, okay? Yang ni kita nak tahu yang lebih lanjut, kita kena belajar tentang structure virus lah. I tak adalah cakap yang detail, cuma apa yang untuk kita faham kenapa mutasi itu berlaku Jadi coronavirus ni, kenapa dia corona? Sebab dia berbentuk bulat. Corona is round and then dia ada spike protein yang kita label sebagai S. Kita ada E ni envelope protein, yang envelope dia tutup genetik dia dengan satu litupan, dan genetik dia ni kita panggil RNA, ribonucleic acid, yang single strand. Dia bukan DNA macam manusia. Jadi kenapa saya sebut ni? Sebab dia ada dia punya specialty lah, sebab tu kita mention. Lepas tu dia ada jugalah ngRNA. Macam kita nak test untuk COVID kan, benda-benda yang kita check benda-benda ni lah. M protein, S protein, E protein ataupun E gene, S gene, RDPR gene. Benda-benda tu yang kita akan periksa waktu kita nak pastikan ini kuman corona ataupun tidak. Jadi dia sendiri adalah besar, sebab tu dia besar, large, bukanlah besar pun masih tak boleh dilihat dengan mata kasar lah. Positive strand RNA virus, Coronaviridae family dia memang sangat besar, literally besar gila-gila. And then dia ada classification dia alpha, beta, gamma dengan delta. Alpha dengan beta ni je yang suka duduk pada manusia. Gamma dengan delta usually dia akan menjangkiti haiwan lah. Yang ini macam ingat tak yang saya cakap S protein tadi? S protein ni lah ibaratnya yang suka melekat pada sel manusia dan menggunakan kunci tersebut untuk masuk ke dalam sel badan kita. Ini contoh influenza virus sebab gambar dia cantik, jadi saya ambil sebagai contoh. Ini yang spike protein tadi. Yang ini adalah tisu, bayangkan ini adalah tisu respiratory kita lah, tisu pernafasan saluran pernafasan kita. Dekat situ dia ada reseptor. Jadi daripada reseptor ni dia akan mencangkupkan diri dia, and then dia akan macam itulah ibarat kunci lah. Bila dia melekat ni dia ibarat activated something, and then virus tu boleh dia melekat dulu, dia boleh masuk. Bila dia masuk, dia muat, dia start buat projek dia. Dia buat macam mana? Kan dia ada envelope kan, so dia bukakan envelope tu, dia keluarkan semua genetic material dia yang RNA tu. RNA yang single strand. Bila single strand ni, dia akan pergi masuk ke dalam sel nukleus kita. Nukleus ni kita tahu adalah pusat pada sel kan. Jadi pusat pada sel ni dia gunalah semua protein, semua mesin apa semua untuk bina virus yang baru. Yang bijaknya, macam yang korang boleh nampak dekat gambar ni, dia letakkan protein-protein spike dia tu letak dalam kita punya tissue membrane. Jadi virus yang keluar tu actually dah ada half of our genetic makeup. That's why kadang-kadang virus tu dia ambil masa untuk bertumbuh dan membuatkan kita sakit. Sebab tu kita panggil inkubasi period tu lah, incubation period. Sebab badan kita kan bila ada benda asing yang tak dikenali, kita akan terus activatekan sistem kita, kata ada penjahat baru lah, kita kena pergi serang dia macam tu. Tapi virus ni sendiri dah ada genetic makeup kita. Jadi macam lambat kita nak berinteraksi lah dengan virus tu. And then dengan makanan-makanan kita, dia pun buat makanan dia. That's how virus replicate lah. Dan yang specialnya, satu benda yang memainkan peranan penting dalam mutasi tu adalah daripada genetik ni. Sebab dia single strand, dia bukan DNA double helix macam kita. Dia single strand, jadi dia senang untuk direplika. Macam dia salin untuk membina virus yang baru. Cuma salinan itu bukan 100% perfect. Dia kadang-kadang dia terdelete satu, dia termutate satu, dia tertukar tempat satu. That's why dia berlaku mutasi. Okay? Sebab tu mula-mula kita ada L strain, kita ada S strain, sekarang ni kita ada G strain. Strain tu sebab spike protein yang kita tengok tadi yang ada panjang-panjang dekat sekitar virus tu telah berubah rupa. Dan dia telah menjangkiti kita dalam
cara yang berbeza. Okay? Macam yang saya cakap tadi, kita ada grup A, B, C dengan D. D dengan gamma. Ada 4 je yang selalu ada dekat manusia, human corona ni. Lepas ada 4 yang human corona ni, dia selalu menjangkiti kita. Kita alhamdulillah boleh settle sendiri. And then pada tahun 2002 kita ada SARS-CoV. Dan pada tahun 2012 kita ada MERS-CoV. Ini still grup yang alpha lah, grup 2 alpha. And then yang terkini lah 220 ni SARS-CoV, dia ada di sini. Kalau kita tengok dekat dalam bulatan ni, kita akan nampak bat SARS-CoV-1, bat SARS-CoV-2, ada bat SARS-CoV-3, lepas tu bat SARS. Banyak daripada kelawar lah kan. Jadi sebab tu kita punya nama pun SARS-CoV-2. Sebab kita ada SARS-CoV-1 sebab ini merupakan anak ataupun keturunan lah yang sama. SARS-CoV ni dia memberikan 70% similarity backup untuk SARS-CoV-2. Cumanya sebab lagi 30% tu tak sama, jadi it's still a different virus. Okay? Jadi macam yang saya cakap tadi, dalam grup coronavirus tadi kan, ada macam-macam kan. Jadi dia punya teori, ini daripada influenza virus tapi cara mereka berlaku adalah sama. Macam contohnya SARS-CoV-1 campur dengan bat punya virus ke apa, bila dia bertembung dekat dalam virus nukleus ni, dia menghasilkan sesuatu virus yang sudah berubah. Which is this is the SARS-CoV-2. Okay, kita tak tahu dia bersama dengan siapa, dia reassort dengan siapa, jujukan dia macam mana, tiba-tiba keluar-keluar, hi Aida, orang yang baru. Senang-senang kata merah campur biru is hijau lah. Sama lah dengan contoh influenza virus H7N9 waktu jadi 2013 dulu. Dekat dalam titik yang dibela, titik peliharaan, ada H7N3 virus. Dekat dalam wild bird, burung liar, ada H7N7 punya virus. Dekat ayam peliharaan ada H9N2. Jadi bila ada satu masa mereka berjumpa, bermesyuarat apa semua, dia sharing of the virus telah menjadikan satu benda yang baru. Dan virus baru ni, dia punya spike protein ni tiba-tiba bila kena kat manusia, dia melekat dekat manusia, dia berjaya masuk. Bila jadi berjaya masuk lah, orang pertama ni lah yang bertindak untuk menyebarkannya kepada orang lain. Jadi nak dikatakan antara konspirasi ataupun teori-teori rahsia lagi, bukanlah rahsia sangat, tapi China sebenarnya cuba menjejaki orang pertama ataupun index case, orang yang nombor kosong dekat Hubei. Siapa sebenarnya orang yang pertama tu, bukan sebab nak salahkan orang ni kenapa buat virus, no, tu bukan salah dia. Cumanya nak tahu macam mana berlakunya lompatan virus daripada binatang ni masuk ke dalam manusia. Okay? Tapi tak tahu dah jumpa ke tak, maybe dah jumpa lah kot. Pun tak follow up cerita tu. So macam orang pun tanya juga, ingat tak graf yang ada kenapa masuk third wave tu kan? Okay. Yang ini adalah strain-strain dia. Macam mana kita tahu strain tadi adalah sebab mutasi-mutasi yang saya cerita tadi lah. Yang pertamanya, waktu dekat Wuhan 2019 Disember, itu adalah L strain. Yang masuk dekat kita waktu early Jan tu adalah L strain, S strain. L strain ni, dia adalah lebih agresif. Kadar kebolehjangkitan dia merupakan lebih tinggi, 70% lebih tinggi lah. S strain ni yang dekat bahagian kita, dia less agresif. Dia punya macam kadar efektiviti dia kurang. Dia cuma 30% sahaja. Alhamdulillah Malaysia dapat S-strain. Jadi nampaknya mungkin sebab itu lucky Malaysia, we have macam senang kawal sikit lah. Pada mid-January, saintis mendapati ada V dengan G-strain, di mana bila akhir Februari, G-strain telah mendominasi dunia. Widely circulated, about 74%. Dan pada end of March, bila dah sebulan dia circulate dekat Europe, dia dah ambil genetic makeup orang Europe apa semua, baru dah dia masuk ke Asia. Dan yang ke Asia ni, waktu dulu tu, yang strain S tu, kita ada G614, ini jujukan protein dia lah. Dan ada D614. Tapi bila G strain ni, dia jadi D614G. 10 kali macam kita orang lain. That's why kita nampak dulu 400 je kan, sekarang 600, 500. Sebab sekarang ni yang circulating is D614G ni lah. Sebab tu pun banyak kali cakap basuh tangan, tutup mulut,
dengan mask, jangan banyak bersosial lah sebab dia 10 kali ganda lebih senang nak merebak. Itu yang kita risaukan lah. Ada juga mutation-mutation lain yang saya tak sebutkan di sini tapi sebenarnya kurang daripada 1% dan dia masih dipantau lah oleh para saintis. Okay? Jadi macam yang kita cerita, kita selalu salahkan kelawar kan. Tapi sebab kelawar ni memang dia perumahan yang baik untuk ramai virus, untuk banyak virus. Dan kita klasifikasikan COVID ni sebagai zoonotic disease. Zoonotic ni, zoo maksudnya binatang. Jadi dia adalah penyakit bawaan haiwan. Dan haiwan ni telah berjaya menjangkitkan virus ni kepada kita, mungkin tanpa sengaja. Okay. Jadi bila orang yang pertama tu dah kena jangkitan, senanglah dia nak menjangkitkan orang lain. Macam SARS-CoV-2 ni kita tahu dia duduk dalam kelawar dan kita kan tak ada direct contact dengan kelawar. Kita tak hari-hari tengok kelawar, kita bukan bela kelawar. Jadi kita macam mungkin terfikir sama ada ke binatang lain yang dia menjangkitkan diri dia dengan kelawar and jadi pada kita macam close contact dengan kita, ayam ke kucing ke anjing kita tak tahu. Tapi mungkin juga ada teori yang menyatakan sebab kita makan kelawar tersebut, jadi sebab kita dapat virus tu lah. Okay, that's how it began. Cuma untuk transmission, mula-mula kita tahu daripada animal ke human boleh jadi. Ada orang kata maybe ada penggiling. Kan dekat Wuhan, tempat pasar tu kan ada binatang-binatang eksotik kan. Jadi kat manusia dengan manusia pun kita tahu memang senang nak merebak. Tapi adakah kita boleh menjangkitkan manusia kepada binatang peliharaan kita? Yang itu pada kucing, pada anjing. Sebenarnya ada kajian yang menunjukkan bahawa hewan yang ada positif COVID-19 tu, dia punya binatang peliharaan, kucing ataupun anjing pun ada positif COVID-19 juga. Cumanya kita tak tahu sama ada kucing dan anjing ni boleh pas balik dekat manusia lain. Sebab kalau misalnya benda tu boleh berlaku, it will be more disaster lah. Sebab kita kan ada banyak kucing dan anjing yang berkeliaran. Jadi dia tak tahu dah, bukan manusia je pembawa dia, tapi binatang-binatang pun pembawa dia. Itu yang risau. But so far dia cuma membuktikan ada virus je, tapi ke boleh jangkitan tu belum dibuktikan lagi. Okay? Jadi dia lain tu macam pasal keboleh jangkitan apa semua tu, sebab itulah kita decide untuk buat penjarakan sosial 1 meter. Tapi kenapa 1 meter? Kenapa bukan 5 meter? Kenapa bukan 6 meter? Jadi dekat sini basically kita tahu cara untuk dia merebak adalah dengan droplets ataupun daripada pernafasan, okay? Daripada bersin ke, cakap ke, batuk ke, orang yang dah terkena dengan virus ni, bila dia punya level of virus sangat tinggi, dia senang nak jangkit pada orang lain melalui droplets lah. Bila dia batuk, akan ada bersin-bersin tu, ada yang besar yang kecil. Yang besar sikit ni, lebih daripada 5 micrometer diameter, kita panggil droplets. Droplets ni sebab dia berat, bila kita bersin, yang berat-berat tu akan jatuh ke bawah di persekitaran kita. Dekat meja, dekat tangan and everywhere. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang kurang daripada 5 microdiameter ni, dia boleh travel more than 1 meter. Dia kecil-kecil, okay? Yang ini yang akan macam terkena dengan orang di depan kita, atau orang di sekitar kita, direct kepada masa. Pernah tak orang cakap, kalau cikgu tengah mengajar tu, duduk dekat depan supaya kita dapat idea dia, supaya dia dapat ilmu cikgu tu. Macam tu lah. Itulah droplet nuclei tu. Lagi dekat duduk, lagi banyaklah yang awak dapat. Macam tu. Jadi macam itulah sebab dia masuk dekat mucous membrane kan, kita tahu virus tu dia suka dekat tempat-tempat ada reseptor special je dekat sepanjang pernafasan kita. Yang untuk droplets ni pula, kita kan macam korang perasan ada orang start pakai glove ataupun macam bila masukkan duit tu diorang letak dalam plastik. Sebab didapati virus ni boleh hidup di permukaan duit dalam suhu 23, 24 macam tu selama 4 jam. Macam tu. Adalah beberapa yang saya share. Otherwise, sebab itulah kita kena jarakkan 1 meter. Sebab dia travel more than 1 meter. Jadi kurang daripada 1 meter. So kuranglah risiko terdapat tu. Ada mode ni, airborne ni belum dibuktikan lagi. Kalau dalam darah, dalam najis, dalam semen dan ocular secretion, kita jumpa virus tu, tapi keboleh jangkitan dia punya keyword keboleh jangkitan tu belum dibuktikan lagi. Dalam vertical transmission ni maksud dia ibu mengandung kepada anak, tak ada lagi kajian yang kata ibu yang positif
COVID-19 untuk kepada anak dia tak ada, cumanya tisu placenta, tisu uri tu pun positif COVID-19 yang tu kita ada bukti. So far masih dalam kajian lah. So basically macam mana, berapa lama virus-virus tu boleh hidup macam ni. Dia dalam suhu 21 ke 25 darjah Celsius dekat tisu boleh hidup 3 jam. Kalau dekat, kalau korang beli parcel daripada China ke ataupun tak kisah daripada mana-mana, postman yang terjangkit itu disentuh kat buat korang ke apa tu, dia boleh hidup selama 24 jam. Sebab tu ada center yang kadang-kadang sebelum ambil parcel dia minta wipes dengan cleaner ataupun yang boleh matikan virus tu lah. And then dekat paper money ni 4 days. Kalau surgical mask yang kita pakai, kalau orang tu dah terpatuk kat kita ke ataupun kita sendiri, nauzubillah ada virus tu boleh duduk dekat surgical mask tu 7 hari. Sebab tu penting kalau nak buang ke apa, buang daripada belakang. Jangan macam tu campak. Kadang-kadang dia orang campak atas meja lah, tinggalkan lah. Jadi berisiko pada orang yang kutip dan tolong buang. Okay? Jadi kena properly discard lah. Tapi kalau itu adalah pada suhu 21 ke 25 darjah Celsius lah. Okay? Jadi macam mana sebenarnya simptom-simptom ni? Simptom dia sebenarnya berbanyak sangat. Macam tak mustahil, mustahil lah kita nak tahu semua. Cumanya simptom flu biasa. Batuk, demam dengan letih. Which is kalau demam virus biasa pun benda yang sama. Okay? Tapi ada satu large study in China, dia menyatakan bahawa dalam semua orang yang kena tu, 81% adalah tiada simptom ataupun hanya macam batuk macam tu. Dan kebanyakan 81% ni, diorang sembuh tanpa memerlukan rawatan lah. Di mana kalau misalnya 14% moderate dengan severe, memerlukan rawatan hospital. Diorang terpaksa jumpa hospital, ada yang perlukan oksigen, ada yang perlukan pemantauan. Dan 5% adalah critical, memerlukan bantuan pernafasan, kena intubate, kena bantu dia daripada air, kena transfuse darah dan sebagainya. Dan half of that, 2.3% meninggal. Okay? Ada kematian. Tapi kadar kematian kita di Malaysia dalam 1% macam tu. Jadi macam saya cakap tadi, COVID ni sebab dia virus, dia sama je dengan simptom dia dengan virus flu yang lain. Cumanya orang yang ada COVID-19, dry cough dia dalam 50% yang datang. 50% yang datang dengan COVID ada batuk yang kering. Lepas tu yang demam ni hanya 43% je peratus yang datang dengan demam. Dan yang lain-lain susah bernafas, sakit badan, sakit kepala, batuk, tak ada bau, dalam 10 to 30% sahaja. Tapi WHO dia mengingatkan sesiapa yang duduk di kawasan malaria dengan tinggi yang adalah common, contohnya di Malaysia dia adalah common, jangan abaikan flu simptom ni dan kena cepat jumpa doktor. Sebab denggi tu macam lagi bahaya lah juga kalau kena, kalau tak dirawat macam tu. Kalau dia kena yang serius punya sampai menyebabkan kematian lah. Dan kita tahun lepas agak tinggi, 160 lebih, mencatatkan kadar kematian lebih tinggi berbanding tahun-tahun lain lah. Tapi kita nampak kalau malaria dengan denggi selalunya dia tak ada batuk. Dia macam just sakit badan yang macam tak nak bangun, lepas tu demam yang tinggi macam tu. Kalau common cold yang batuk sesama biasa, usually dia datang dengan batuk sesama, bersin. Jadi banyaklah kita bila jumpa doktor tu, doktor akan assess and then dia kata okay lah, mungkin tak nampak macam COVID, tak ada kontak positif, mungkin ni bukanlah. Okay. Lepas tu nak ceritanya kenapa 14 hari, kenapa kalau nak quarantine, kenapa dia tak boleh 3 bulan quarantine, kenapa tak boleh 3 hari quarantine. Okay, sebenarnya dia berkait rapat dengan kadar kebolehjangkitan. Sekali lagi, kadar kebolehjangkitan. Okay, ini saya cuba sharekan satu video. Kalau macam ni boleh nampak tak? Boleh dah, cuma kecil sikit tapi boleh, still boleh nampak lah. Maksudnya boleh nampak lah. Jadi dia katakan kalau pesakit tu dimasukkan hospital, pesakit yang positif, kita asingkan dan kita beri rawatan. Dan infectivity ataupun kebolehjangkitan tu hanya setakat hari ke
Yang ni boleh dengar tak? Hilang. Boleh dengar. Ada soalan tadi? Oh, tadi bukan soalan video Video. boleh dengar. Okay. Boleh nampak juga ke muka DG ni? Video tak nampak, cuma nak Eda kena share. Oh, I kena share dulu. Okay, sorry. And, okay. Alright. Tahu dah macam dapat. Boleh. InsyaAllah. Eda try dulu. Okay, nampak. Nampak Okay, yang ni kita dengarlah pasal inkubasi. Jadi dikatakan kalau pesakit tu dimasukkan hospital, pesakit yang positif, kita asingkan dan kita beri rawatan. Dan infectivity ataupun kebolehjangkitan tu hanya setakat hari ke-10 je. Lepas hari ke-10 dah tak ada kebolehjangkitan dah. Tetapi virus tersebut mungkin dikesan dengan PCR tapi virus yang mati. Kita kata virus shedding ataupun fragmented cebisan virus yang mati masih boleh dikesan oleh PCR. Tetapi kalau hari ke-10 tak ada gejala, berarti dah virus tu tak jangkit dah. Jadi kalau macam tu kita boleh discharge hari ke-14. Kajian daripada Kanada dia kata hari ke-8 dah tak ada lah kebolehjangkitan. Kebolehjangkitan sampai hari ke-5. 2 hari sebelum gejala dan 5 hari selepas gejala. Itu yang dia laporan yang kita dapat daripada Kanada, daripada Taiwan, daripada Korea dan baru-baru ni Singapura pun ada keluar. Tapi WHO kata 10 hari. Tapi kita lebih konservatif 14 hari. Kalau 14 hari kita discharge. Regardless PCR positif ke tak positif tu tak penting. Positivity dengan infectivity tu berbeza. Yang kita pentingkan infectivity. Kalau kita discharge tak payah quarantine lagi. Jadi dia boleh balik macam biasa. Berarti kalaupun PCR dia positif tetapi itu ialah positif yang kita kata viral shedding ataupun positif yang lemah dan yang tu ialah virus yang mati, cebisan virus yang mati masih dikesan di PCR. Jadi dari pengalaman kita, mula-mula WHO yang guideline ialah kita kena buat test. Test kena negatif 2 kali dalam tempoh 72 jam baru kita balik discharge pesakit tersebut. Tetapi lepas tu kita ubah, hanya sekali je test. Kalau test negatif, kita balik-balik. Tapi ada yang bersakit, kita duduk sampai 56 hari, masih positif. Tapi dah 56 hari di ward. Sekarang ni kita hanya 14 hari, lepas tu sama ada positif ke negatif, kita dah discharge. So it's not a possibility, tapi like infectivity. Jadi kalau infectivity tu, So macam jelas kan DG ada cerita kat kita lah kenapa 14 hari. Jadi banyak-banyak kajian dah menyatakan bahawa lepas 8 hari most likely kita takkan sebarkan dah virus tu. Okay? Tapi WHO sendiri menyarankan untuk 10 hari dan kita memilih untuk 14 hari lah untuk berjaga-jaga. Kita nak pergi beli beras RM99. Kita tak RM99 mesti dah kita bawa RM10. Just nak jadi selamat. Majority of orang 97.5% dia akan mengalami simptom tu dalam masa 11 hari. So kalau orang tu balik daripada kawasan yang merah, jadi hari ke-10 dia rasa okey, hari ke-11 tu dia mesti kena jaga-jaga sebab dia ada masa sampai hari 14. Dia ada simptom ke tak ada, macam tu. Macam tadi benda yang sama jugalah yang DG cakap 2 hari sebelum batuk dan 5 hari selepas tu yang level virus tu sangat tinggi dan mampu untuk berjangkit. Okay? Yang penting memang infectivity, kebolehjangkitan. Ada je kes, saya cakap macam ni sebab kita pernah je dapat kes baby ni dia ada, orang panggil ada kontak dengan mak dia lah, mak dia yang positif kan. Jadi bila beberapa bulan dia balik-balik, kita check balik darah dia masih positif. Jadi sebenarnya fragment ataupun virus yang mati tu dia boleh bertahan dalam body kita boleh up to 3 months lah sebenarnya. Boleh positif. Jadi positif tak semestinya boleh berjangkit. Kita kena tengok dia punya simptom terhadap patient tu macam mana, and then clinical symptom dia lah, perlu rawatan ke tak perlu ke, and then kita kena tengok timeline dia, and then contact dia macam mana, macam tu. Sebab tu bahaya kalau orang yang macam super spreader ke apa, itu pun bahaya juga.
Jadi siapa yang agak paling berisiko? Of course orang tua dan kanak-kanak, sebab sistem imunisasi ataupun tubuh badan mereka tidak, boleh dikatakan tidak begitu efisien untuk melawan penyakit. Tambah-tambah kalau dah ada kencing manis, dah ada smoker, even orang yang merokok ni, nikotin tu sendiri telah menyebabkan paru-paru, sel paru-paru tu rosak, betul tak? Sekejap kalau ada soalan boleh tanya. Yes. Tapi virus tu bila dia mereplicate menggunakan sel kita untuk replicate kan, dia sendiri akan merosakkan tisu sel lining paru-paru tersebut. Jadi double the damage. Sebab tu diorang ni lebih senang untuk mendapat masalah yang lebih serius lah, boleh masuk kategori yang critical tu. Saya kat sini mesti ramai yang dah ada anak-anak kan, jadi saya nak share satu condition dalam kanak-kanak yang tak semua tahu lah. Dekat Eropah lah yang menjadi masalah ni sekarang ni, sebab Eropah kan lagi banyak orang yang terjangkitan, jadi banyak kajian yang diorang boleh buat. Dekat kita masih baru beberapa kan yang kena pada kanak-kanak. Jadi multi-system inflammatory syndrome in children ni, dia adalah multi tu banyak sistem badan kita, jantung ke, paru-paru ke, otak ke. Inflammatory ni adalah keradangan. Jadi keradangan semua sistem lah dalam badan kanak-kanak yang dijangkiti oleh COVID-19 ni, dia boleh menyebabkan kanak-kanak tu mengalami keradangan yang berterusan. Dia radang teruk-teruk, lepas tu dia baik sekejap, dia radang teruk-teruk lagi, dia baik sekejap. So dia in and out shock, septic shock macam tu. Kesian lah pada kanak-kanak. Dan sometimes diorang mungkin ada demam, mungkin tak ada demam, tapi diorang boleh sakit perut, muntah, cerit-berit, sakit neck pain, macam nak gerak tak boleh kan sebab dah ganggu meningitis kita punya selaput otak kan. Ataupun dia kata just feeling tired. Ini kes-kes yang diorang jumpa di Eropah lah. Dia tak tahu lagi macam mana boleh jadi sampai begitu, cumanya pesakit yang mempunyai multi-system inflammatory syndrome ni positif untuk COVID-19. Jadi kita kena ambil extra caution kalau melibatkan kanak-kanak. Because kita keluar kita boleh pakai mask, tapi kanak-kanak tak boleh pakai mask, terutama yang bawah 5 tahun. Takut diorang susah nak bernafas. Jadi kesian lah kalau kita bawa diorang rata-rata dalam keadaan sekarang ni. Dan nauzubillah kalau kena pada kita tak boleh lah nak fikir macam mana kan. Multi-system inflammatory syndrome ni banyak di Eropah. Dekat kita belum lagi sebab tak banyak lagi kanak-kanak yang kena. Okay? So kena hati-hati. Pecahan kematian mengikut umur nampaknya memang 60-70 tahun ni sangat berisiko, di mana bawah 21-40 ni macam ni lah, dia tak didaftar kanak-kanak sebab memang alhamdulillah tak banyak lah kena, cuma ada seorang baby yang meninggal kat Sempurna, itu pun dah kesian lah. Okay, macam mana nak test? Kat mana tempat virus tu suka duduk ni? Dekat bahagian dalam hidung ni dengan dekat bahagian tekan ni, sebab sel-sel tu dia suka campur kat situ. Okay, kita guna RT-PCR. PCR ni polymerase chain reaction, di mana bila kita swab patient ni, kita akan balut dia cantik-cantik letak dalam ais, bawa ke lab. Orang lab tu pun akan pakai full PPE, macam protective gown. Kita akan ambil dan kita extract DNA, RNA virus tu ke dalam mesin. Mesin tu akan buat semua benda. Dia akan uraikan RNA itu, dia akan keep semua the bases. Sebab kita nak cari gene yang saya tunjuk tadi. E gene, N gene, RDRP gene, yang tu yang kita detect. Kalau dia positif untuk gene-gene tu, confirm lah is COVID. Berapa lama RT-PCR ni? RT-PCR ni ambil masa dalam 1 jam ke 4 jam macam tu. Tapi usually result out nak register apa semua, within 24 hours dah boleh dapat. Serologi kita boleh ambil juga untuk antibody detection, ambil darah. Tapi benda ni lambat. Kadang up to few days lah. Rapid test antigen detection sama juga. Rapid test ni kita just check cepat-cepat, sekadar screening. Tapi kalau dia positif, kita still kena buat PCR. Macam dekat Sempurna, sekarang ni dekat bahagian Sabah Sarawak, terlalu banyak kes, sampai macam sehari 5,000 sampel yang dia ambil. Jadi, diorang memang sangat kesian. Kesian yang tak boleh nak kata. Sebab sampel-sampel tu dihantar juga di IMR. Sebab diorang boleh prepare result yang cepat adalah dalam masa 3 hari. Paling cepat pun 3 hari. Padahal benda ni boleh buat dalam masa beberapa jam saja. Jadi even 5,000 sampel sehari tu dia dah hantar ke Semenanjung untuk di-share burden untuk kita semua, still tak boleh coping lagi. Jadi
kita kena itulah bersyukur tu satu dan kena mendoakan. Jadi kita kerajaan cuba yang terbaik lah untuk berusaha nak cover all the kerja-kerja yang tertanggung dan kita selalulah kena doakan keselamatan Malaysia ni. Okay? Alright. Sampel-sampel yang diambil kalau kita duduk kat KL ke dekat mana-mana ke kita nampak ada orang offer. Ni bagi idea je dah tahu dah positif COVID ataupun tidak. Boleh, memang boleh. Cuma kita tengok sensitivity dia lah. Kalau nasopharyngeal memang dekat tempat yang dia duduk-duduk ni 97%. 100% pun boleh dapat. Ni kebening ni dekat dengan area hidung. So tapi sakit sikit pun ambil kat situ, so kita prefer yang kat dalam. Tinggi dia punya sensitivity dan specificity. Kalau tempat lain macam oral, mulut saja 56%, saliva 85%. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita ambil kemungkinan dia positif tu kurang. Macam tu. Okay? Jadi sebab sekarang ni ingat tak, selama pun dah start PKP semua kan, tiba-tiba jadi macam raya pula. Ramai-ramai orang balik daripada zon merah pergi ke zon hijau contohnya. Jadi kita nak syorkan kalau sesiapa yang ada saudara mara yang daripada zon merah masuk ke zon hijau, kita nak ramai-ramai share pada mereka diorang kena home quarantine. Apakah tata cara home quarantine yang betul? Okay? Ataupun anda sendiri mungkin kena bertugas ke tempat yang red zone, bila pulang korang kena buat benda ni supaya tidak menjadi asbab kepada penularan wabak. Okay? Duduk dekat rumah 14 hari jika boleh. Okay? Bila duduk dekat rumah tu, bukanlah boleh main-main dengan anak-anak ke dengan suami isteri, tak boleh. Tempat, satu bilik if possible yang ada pencahayaan yang bagus, yang ada pengudaraan yang baik. Okay, duduk situ dia. Kan sekarang ada macam-macam kan. Lepas tu kalau misalnya tak ada bilik yang spesifik, you kena cuba jarakkan 1 ke 2 meter. Tapi macam yang saya cakap tadi kan dia boleh duduk dekat atas permukaan kan. So kalau itu bersin ke, itu sentuh ke, you kena wipe dengan benda-benda yang macam Flanel ataupun antiseptik. Kena wipe. Cuba limitkan pergerakan ataupun you pilih satu tempat yang untuk barang-barang you je. Barang makanan you letak satu tempat. Jangan campur dengan anak-anak, jangan campur dengan isteri macam tu. Ataupun suami. Okay? Lepas tu kalau boleh contohnya you pilih kita macam bagi kerja lah dekat seorang yang A ni saja yang untuk berkontak dengan pesakit ataupun orang yang di kuarantin tu supaya apa-apa pun minimalkan sentuhan lah basically. Okay? Kalau misalnya ada sakit ke apa ke, kena alert pada KKM sendiri. Memang makan pun guna makanan sendiri, tak ada boleh suap-suap, tak boleh share, cannot. Dan kalau tidur pun dekat rumah. Jadi yang lain-lain tu basuh tangan. Sebab virus ni walaupun bunyi dia macam boleh bila masuk kat kita boleh jadikan masalah yang besar, tapi sebenarnya dengan basuh tangan je boleh settle dah masalah tu. Dia boleh rosakkan dah envelope tu. Okay? So senang sangat, just basuh tangan. Dekat hospital semua orang dah basuh tangan dah, tak ada masalah. Cuma kita nak terapkan pada orang ramai. Hand hygiene tu, itu yang penting. Kalau batuk, sila tutup macam ni ataupun ambil tisu dan terus buang dan terus basuh tangan. Macam tu lah. Mana-mana tempat yang you pegang, you kena lap. Basuh baju pun dengan deterjen. Benda tu boleh matikan virus. Senang kan sebenarnya. Dan bagi orang yang siapa pesakit yang di quarantine, you kena support dia mentally. Bukan senang dalam dunia sekarang ni. Kita duduk diam-diam. Kita kan fast pace life kan. Macam nak kena buat kerja ni, nak buat kerja tu. Tiba-tiba orang kata ambil kita letak dalam bilik duduk sekejap. Okay, stress away. Jadi korang support lah sikit. Kadang-kadang kalau bukan tanya khabar pun belikan barang-barang groceries ke so that orang yang menjaga pesakit kuarantin tu tak rasa terbeban. Dia rasa dia ada support sebab hashtag kita jaga kita kan. Itulah. Itu tata cara untuk home quarantine yang betul lah. So actually kenapa kita takut sangat COVID, macam yang saya cerita pasal dua benda je, pasal masalah paru-paru tu. You nampak kan bila virus tu masuk ke dalam sel yang kita ni, bila virus dah banyak, kita akan aktifkan kita punya antibody untuk serang virus ni. Dia akan keluarkan berbagai-bagai sel lah, di mana benda tu akan menyebabkan kemusnahan kepada sel tersebut. Sebab memang ada certain sel kita, kalau sel tu terjangkiti, kita akan musnahkan. Kita akan korbankan sel tu, kita akan pecahkan je dia. Which is kalau terlalu banyak, memang habislah semua paru-paru ni, betul tak? That's why pesakit tak boleh nak bernafas sebab dia selalu sistem pernafasan yang terganggu. And then kadang-kadang kalau dia masuk dekat dalam salur darah, dia boleh menyebabkan darah tu beku ataupun dia clot macam tu.
Bayangkan kalau jadi dekat jantung. Kalau darah tak pergi ke jantung, serangan jantung. Kalau pergi ke otak, macam mana lagi yang boleh jadi? Okay? Jadi macam mana? Betul ke ada vaksin? Okay, vaksin ada tapi tengah buat. Dekat dalam pre-clinical testing adalah 142 company ataupun orang panggil jenama yang sedang dites, yang baru masuk fasa pertama adalah 29, yang masuk fasa kedua dah 18 dan yang pas sehingga fasa ketiga baru ada 9. Jadi yang betul-betul approve yang selamat untuk digunakan belum ada lagi. Kenapa susah sangat nak buat vaksin ni? Susah sangat ke kan? Banyak je vaksin yang lain. Masalahnya sebab virus tu yang saya cakap yang suka bermutasi tu dia belum stabil lagi. Belum stabil, dia akan berubah. Jadi mula-mula awak guna spike protein E, protein E untuk tahan daripada bereplikasi. Lepas tu tiap-tiap dia berubah lagi, keluar pula spike yang lain. Jadi seiring dengan perjalanan masa, bila virus ni stabil, insyaAllah kita akan jumpa vaksin yang boleh mengawal virus ni lah. Macam itulah cerita dia. Jadi di akhir ceritanya, COVID memang tengah hot tapi kita tak boleh nak lupakan masalah utama atau penyakit kritikal yang lain. Contohnya orang di Malaysia ni kebanyakannya meninggal sebab pertama adalah sebab sakit jantung. Yang kedua sebab jangkitan paru-paru. Yang ketiga sebab stroke. Yang keempat accident. Yang kelima sebab ada masalah paru-paru yang kronik. Jadi itulah kita still kena jaga diri. COVID ni dia adalah 1% kadar kematian. Benda-benda ni mendominasi. And then even cakap pasal dengue tadi, kalau kita tengok daripada 1995 sampai ke 2019, nampaknya 2014 dulu tinggi juga, tapi agak meningkat lah. Kan kita ada kawal kat sini 114, 117 sebab kena jaga kebersihan, kena pastikan sekitar tu tak ada takung dan sebagainya. Take care and then don't forget all this, and then sama-sama kita putuskan rantaian COVID dengan cara yang simple. Summary dia yang ini sahaja. Be responsible, be kind and be safe. Jadi saya buka untuk persoalan. Nampak dah soalan? Dah nampak ke dekat chat ada soalan? Baru nak buka. Okay, ada 2 soalan. Ada soalan. Kita cubalah tengok. Mana? Macam mana buka? Chat tu nak buka kat mana? Dekat bawah partisipan, dekat bawah tak ada chat punya button. Kalau tak, Ila bacakan je. Okay, dah nampak dah. Okay. Soalannya, sekiranya seorang yang tidak bergejala dan disahkan positif, adakah kadar keboleh jangkitan yang sama dengan orang yang bergejala? Kalau kita tengok balik macam timeline dia, kalau timeline tu orang yang tiada bergejala asymptomatic, tak ada gejala dan dah positif, kalau dalam masa 7 hari iaitu 2 hari sebelum dan 5 hari selepas disahkan positif tu, eloklah kita kuarantin diri kita untuk 14 hari. Sebab yang tadi laporan kajian daripada Singapura, Kanada semua dah cakap 8 hari, lepas 8 hari dah tak boleh nak jangkitkan orang dah. Kan? Jadi WHO pun kata 10 hari dah tak boleh jangkit dah. So kita ikut yang 14 hari tu kena isolate lah. Sebab macam ada setengah orang ni antibody dia lebih kuat daripada orang yang lain. That's why dia tak ada simptom. Nak kata keboleh jangkitan tu kita tak boleh nak measure lah, tak boleh nak ukur. Cumanya kita tahu orang yang positif tu ada risiko untuk menyebarkan. Tapi pada masa yang sama, kalau korang perasan tadi dalam presentation ada sebut kita boleh detect positivity tu up to 3 months. Maksudnya DNA, RNA virus yang pecah-pecah, fragmented RNA tu PCR boleh positif kan. Masalahnya kita tak tahu bila start dia kena. So once you positive, you just quarantine 14 days. Menjawab soalan ke? Sebab kita tak tahu dia sebenarnya dah kena 3 bulan yang lalu, tiba-tiba positif ke, ataupun dia dah kena sebulan yang lalu, dia baru nak positif ke. Sebab PCR ni tugas dia mengambil RNA virus yang dia boleh dapat, tak kira lah sebiji ke 2 biji ke, lepas tu dia amplify kan, dia biarkan dalam mesin tu, sebab tu dia masih positif lagi. Kadang-kadang virus yang mati pun dia boleh pick up juga.
yang tak bergejala tu, itulah ikut antibody dia. Yes, betul. Kita kena kerja sampai yang positif tu kena duduk diam-diam lah. Sebab kita tak tahu sebenarnya dia kena bila. Kita tak tahu adakah itu yang dah mati ataupun dah berluka. Sebab sometimes orang yang kena ni dia just batuk uhuk-uhuk macam tu je. Dia tak tahu apa dia kena pun tak. Okay, macam itulah saya harap perkongsian tu macam tak adalah membosankan. Saya cuba share apa yang saya boleh share je lah. Doktor, Yes. ada seorang ni tanya, saya rasa doktor dah cakap dah tadi, dia tanya boleh tahu tak yang virus ni akan stabil ke tak? Boleh jangka? Boleh, kita boleh jangka dia akan stabil. Cuma kita tak tahu bila je. Sebab kalau kita tengok daripada history pandemik tu, this soon will end. Cuma we don't know when. Macam tu. Lama-lama bila kita mana tahu bila ramai orang kena, sebab itulah macam hari tu ada Trump ada cakap kan, kalau semua orang kena, semua orang ada antibody, semua orang dah tak, dia akan immune pada penyakit ni. Tapi masalahnya COVID ni dia akan, bila kita dah ada antibody pun dia akan hilang dalam masa 3 bulan. Which is bila orang tu dah kena sekali, dia boleh kena berkali-kali lagi. So kita boleh nak ada herd immunity yang macam Trump cakap tu. So far ini yang kita dapat ketahui lah. Mana tahu later on, mungkin tahun depan ke, kita boleh nampak ada perubahan daripada segi strain dan juga stability strain dan juga antibody kita. Tak tahu bila lah. Kita harap dia akan stabil dengan cepat lah. Okay, thank you. So, ada last question ke daripada participant sebelum kita endkan kita punya program? Ada lagi tak? Yang rasa was-was nak tanya pasal COVID ni? Virus. Okay. Sebenarnya ada juga yang tanya secara private. Ada yang tanya pasal konspirasi tadi, adakah dia ciptaan manusia? Okay. Ciptaan manusia maksudnya yang kita bina di lab-lab dan tukarkan genetik semua tu kan? Wallahualam, tak tahu. Sebab kalau ikut daripada kajian yang dah dibuat, saintis menyatakan bahawa dia adalah daripada wild strain ataupun memang naturally occurring. Macam kita tahu virus ni perangai dia memang suka bermutasi. Saintis yang dekat China tu pun dah kata dah nampak perubahan daripada virus-virus yang berada dekat dalam kelawar tadi kan. Jadi dia memang suka bermutasi sesama mereka dan bila-bila masa dia akan melompat. Dan saintis yang mengkaji sama ada dia teori sama ada virus ni ciptaan manusia ataupun tidak, dia kata tidak lah sebab nampak macam naturally perangai virus tu memang macam tu. Tapi sejauh mana kebenaran virus laporan tersebut, we don't know. Jadi still tak dapat menjawab soalan. Maybe yes, maybe no. We really don't know for sure. Macam tu lah. Okay, so dah sejam lebih sikit lah. So ada lagi ke last question? Ada ke? Kalau dari binatang, kenapa sekarang baru ada? Okay, sebab macam virus bat tadi kan, kelawar ni memang tempat perumah untuk banyak sangat virus. Ada 10-11 virus dekat dia. Dan bila banyak-banyak virus duduk dalam satu badan perumah, diorang boleh berinteraksi dan membina satu virus yang baru. Tapi kebetulan susunan virus yang baru ni, dia boleh melompat ke dalam manusia sebab dia punya DNA tu boleh menyelinap ke dalam sel manusia. Virus ada, cuma tak tahu bila dia nak melakukan lompatan tersebut. Lompatan daripada spesies ke spesies. Sama lah macam H1N1, H2N9, semua-semua tu. Bila dia macam klik dengan DNA manusia, time tu lah dia boleh masuk. Macam tu lah saya harap menjawab soalan sebab ni mutasi tu yang berlaku. That's why baru dia boleh melompat-lompat. Okay, sama-sama. Okay, ada apa-apa soalan kita? Ada lagi ke yang nak bertanya sebelum kita endkan kita punya program? So, Dr. Ida tak ada dapat private chat tak ada soalan lagi Tak ada. Okay. Itulah, maksudnya dah habis. Okay. So, saya rasa itu saja setakat ini untuk program Talk Show at Library. Saya ucapkan terima kasih kepada semua participants yang sudi join program kita. Saya rasa satu perkongsian sangat menarik
yang apa orang cakap sebab sekarang isu ni menjadi isu yang hot di seluruh dunia lah kan. So saya rasa Dr. Ida telah bagi satu perkongsian yang sangat menarik kepada kita semua. So terima kasih Dr. Ida kerana sudi luangkan masa berkongsi dengan kami semua. So kita jumpa lagi untuk next time insyaAllah. So terima kasih semua. Terima kasih semua kerana menerima menjemput saya. Okay, take care. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Boleh left. Bye, thank you. Bye. Bye Ida. Thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright. Salam.